ni dia macam, kalau kau jumpa ulama'-ulama' dia kata macam kiamat kecil lah. Dalam COVID ni macam-macam jadi lah. Ayah saya meninggal sebab COVID. Reset kepada kehidupan kebanyakan orang. Kiamat kecil lah. Sebelum kiamat-kiamat besar datang kan, kiamat kecil lah. So bagi orang behave. Pandemik COVID-19 bermula dan dengan pantas merubah kehidupan manusia seluruh dunia. Bagi mengekang penularan virus COVID-19, pelbagai langkah diambil pihak kerajaan dan pada 18 hari bulan Mac 2020, kerajaan mengambil keputusan mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Semua premis awam termasuk pusat-pusat perniagaan dan pejabat diarah tutup. Langkah ini memberi kesan kepada ekonomi. Namun, satu lagi kesan daripada langkah tersebut adalah kepada emosi dan mental rakyat dan juga kesan kepada hubungan kasih sayang di antara manusia sesama manusia. Saya rasa bila sebut tentang pandemik dan kesihatan mental, satu benda yang kita belajar sepanjang kita berhadapan dengan isu pandemik ni adalah value of relationship lah, iaitu nilai perhubungan dalam kehidupan kita, terutama contohnya bila kita experience lockdown dan kita start rasa rupanya balik kampung tu benda yang sangat valuable. Keluar, jumpa dengan member, lepak dengan member dekat mamak, jumpa dengan kawan-kawan, itu benda yang sangat bernilai dalam hidup kita yang selama ni kita take for granted lah. Di awal pelaksanaan PKP, Sekatan Merentas Daerah dan Negeri telah menghalang suami isteri daripada bertemu secara bersemuka. Walaupun terdapat kemudahan video call, namun ia tidak sama dengan pertemuan bersemuka. Terdapat pelbagai jenis perhubungan di dalam kehidupan. Perhubungan kekeluargaan seperti ibu bapa dengan anak, adik-beradik, perhubungan persahabatan, perhubungan percintaan sesama kekasih, malah suami isteri. Bagi Andy Flokpapi yang mempunyai perhubungan perkahwinan poligami, PKP menimbulkan dilema tersendiri. Beliau terpaksa berjauhan daripada salah seorang isteri dan anak-anak. Tapi it's very painful. To tell you the truth, kalau kita kumpulkan semua sekali cerita dia, bagi satu ayat, it's painful. Very, very painful. Nak menahan tu, kan, being without father, without husband. Tapi you know your husband there is only like few kilometers away, like 30 kilometers away. But then kena rentas daerah tak boleh. Hebat lah. Itu memang aku puji sangat hebat lah. Very tough thing to do. And then kat rumah tu semua perempuan je. 3 orang anak aku perempuan kat sana. Dengan wife aku 4 orang perempuan. They have to manage things on their own. The moment aku buat video call, selalu pun bila aku buat video call, mula dia tengok, dia senyum, kata hi baba, then breakdown. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Because usually kita hug and everything apa semua. Tapi bila tengok video tu, nanti dia tunjuk dia punya baju baru ni, I did this, lukis ni, ni baba ni, mama ni, everything apa semua. So jadi aku tak boleh diam. Aku kena bercakap dengan dia. Sebab bila aku diam ya, aku tengok dia kan, kita rindu kan, kita tengok je dia punya keindahan. Lagi dia nangis. Until one day aku rasa aku dah tak boleh lah. And then dia kata kalau kata perhubungan jauh ke atau apa ke, pergi permit minta kat polis apa semua. So aku siapkan semua, dokumen, everything, semua surat nikah, everything, apa benda apa semua. Aku cakap from point A to point B, aku nak pergi sini. So aku apply permit. Bila aku apply permit untuk pergerakan, aku dapat permit untuk pergerakan. Tapi aku ingatkan boleh back and forth, pergi balik. Tak, rupanya satu perjalanan sahaja, which I have to decide malam raya tu aku nak kat mana. Oh, dia jadi macam, tapi it took a lot of understanding between the wives yang faham kan. But I think you should be there, or you should be there. I think she need you the most. Benda-benda macam tu. Dan kau dapat benda tu? Aku dapat benda tu, alhamdulillah. I have two wife, the best two wife in the world.
Bagi Johan Syamsuddin yang juga merupakan seorang ahli muzik, beliau menghadapi cabaran dan tekanan tersendiri yang mencengkam jiwa. Ayah saya meninggal sebab COVID. Saya tak sangka benda tu jadi kat family saya lah. Sebab ayah saya memang tak keluar, and then kita orang pun tak kena COVID apa semua, memang tak ada. Dan suddenly dia kena. Saya rasa maybe sebab dia baru lepas potong jari kaki, so dia sangat berisiko. So nak tak nak dia kena pergi ke hospital, kena pergi klinik untuk buat dressing kan. So masa tu saya ingat virus Delta baru meledak tau. So dia tak sempat pun ambil vaksin, sebab that time vaksin pun masih lagi untuk frontliners, belum sampai turn dia lagi. Dia kena 5 hari je dia meninggal. Dengan keadaan bapa baru meninggal, isteri terpisah. So benda tu sangat bercelaru dalam kepala. Saya dah tak tahu nak fikir apa. So saya akan anggap sesiapa saja yang menghalang saya untuk jumpa isteri saya adalah kejam. So tadi bila tanya tentang adakah apa sebenarnya basically punca depression ataupun kemurungan ni, sebenarnya secara umumnya depression ni dia berlaku kerana banyak faktor yang berinteraksi antara satu sama lain. Maksudnya dia tak ada satu punca yang spesifik lah. Tapi kalau secara umum saya selalu sebut pada pesakit saya, dia punya ratio dia 60-40. Maksudnya 40% disumbang oleh faktor biologi, contohnya genetik, keturunan, dan 60% disumbang oleh faktor persekitaran. So faktor biologi tu termasuklah macam yang saudara Ed sebut tadi tentang isu biologi, perubahan kimia pada otak, faktor keturunan, contohnya ada ahli keluarga yang juga ada masalah depression, masalah bipolar, meningkatkan risiko ahli keluarga yang lain untuk dapat masalah yang sama. So itu 40%. Tapi 60% selalunya berkait dengan isu persekitaran lah. Dan bila kita bercakap tentang isu persekitaran ni, termasuklah segala benda lah, family, kerjaya, belajar, isu keuangan, isu perhubungan. So ini semua antara yang menyumbang kepada berlakunya kemurungan lah. So dia ada pushing factor, dia ada pulling factor, faktor penolak dan faktor penarik. Saya lost sekejap. Saya jadi tak tahu nak cakap. Nak kata sedih, ya juga. Nak kata marah, ya juga. Saya pun tak tahu saya murung ataupun tak. Cuma yang saya pasti, saya sedar, itu pun ada orang tegur sebab saya dah mula kuat meroyan dalam Facebook. Sampai wife saya pun tegur, cakap, abang kenapa ni kan, marah apa semua kan. Saya cakap, saya tak tahu. Bila wife saya tegur, baru saya sedar, oh punya aku dalam depression punya. And then saya tengok kat Facebook, saya baca kawan-kawan saya pun yang dah mula meroyan, baru saya sedar, okay, semua orang ada masalah. And then, ya, memang benda ni membuatkan kemurungan sebenarnya. So, saya tak terkejut lah bila kita baca kan, orang bunuh diri lah, orang cederakan suami, cederakan isteri, ada yang bercerai. Sepanjang PKP selama 6 bulan, 79,000 divorce punya case yang berlaku. That shows how bad it is lah. Okay, so secara statistiknya memang kita tahu globally memang bila berlaku sama ada wabak ataupun economic recession, ini dua fenomena yang selalunya berlaku satu dunia, dia akan meningkatkan masalah kesihatan mental. Dan salah satu indikator dalam masalah kesihatan mental tu adalah meningkatnya berlaku kes-kes kejahatan bunuh diri. Dan kita tak boleh nak cerita pasal masalah mental dengan isu bunuh diri ni secara berasing, sebab 90% daripada isu bunuh diri ni selalunya punca utamanya adalah masalah mental. So dia dua benda yang saling berkait antara satu sama lain. Contohnya kalau kita bercakap tentang kemurungan, salah satu gejala kemurungan itu sendiri adalah datangnya fikiran dan keinginan untuk mati. Dan sebab kemurungan itu dia akan ganggu semua benda. Dia ganggu perasaan, ganggu fikiran, ganggu tingkah laku. So dia punya komplikasi dia adalah ke arah itu. Sebab tu kita nak treat kemurungan. Sebab kemurungan ni bukan sekadar sedih, tak ada selera makan, mandi tak basah, tidur tak lena. Tapi yang kita risau adalah bila dia sampai tahap dia membahayakan diri. So memang kita nampak bila datang MCO, bukan MCO lah, maksud pandemik as a general, dia bagi impact. Dan kerana
antara pintu kepada bunuh diri adalah yang dua benda penting. Satu, hopelessness. Yang kedua, helplessness. And hopelessness ni maksudnya dia rasa putus asa. Helplessness adalah bila dia rasa dia tidak lagi boleh dibantu. So kita jumpa banyak orang dalam keadaan macam ni waktu pandemik. Sama ada isu dia keuangan, isu dia hilang kerja, hilang tempat bergantung, sakit, masalah dengan pasangan. Yang pada saya pandemik tu dia intensify. Problem tu dah ada. I don't think, saya tak rasa semua orang sihat walafiat tiba-tiba datang pandemik semua jadi murung, jadi anxious. Problem tu kadang-kadang tu dia dah bubbling, dia dah ada sikit-sikit sana sini sikit. Tapi bila datang pandemik dia intensify. Contohnya bila orang ada masalah perhubungan, dia ada masalah rumah tangga. Dah lama. Tapi sebelum ni dia ada masa untuk keluar. Bila dia stres dengan husband, stres dengan wife dia keluar. Jadi dia release. Tapi bila datang MCO, dua ni dia terperangkap, dia trap. Jadi dia menghadap muka dia, dia menghadap muka dia, dia menghadap muka dia, dia menghadap muka dia. And so itu yang kita kata dia intensify, dia punya problem. And orang start kaji apa sebenarnya punca orang murung. Jadi orang lihat macam-macam angle. Jadi ada orang melihat angle social connectedness ataupun keterhubungan perhubungan itu sebagai antara satu faktor pelindung dia untuk dapat masalah mental, yang kedua faktor pencetus dia untuk dapat masalah mental sekiranya benda tu hilang lah. Jadi itu timbul cerita tentang isolation ataupun loneliness lah. So secara umum selalu kita nampak loneliness ni dalam dua bentuk lah. Satu physical loneliness, maksudnya dia memang duduk sorang-sorang. Yang kedua emotional loneliness. Emotional loneliness ni dia boleh jadi dia duduk di kalangan ramai orang, duduk bersama pasangan, bersama anak-anak, bersama keluarga, tapi dia tak rasa terhubung, dia tak rasa connected. So both ways, and loneliness physical atau loneliness emotional ni, kalau secara kajian orang kaji sampai systematic review, level kajian paling tinggi pun dia kata ada moderate effect. Maksudnya kalau dalam bahasa mudah dia boleh mempengaruhi emosi seseorang sehingga menyebabkan seseorang itu berkemungkinan untuk dapat depression. So bukan nak kata semua orang yang lonely itu akan dapat depression, tapi kalau orang tu dia memang bersiko untuk dapat depression, loneliness tu boleh jadi salah satu punca yang tip dia over the edge lah, yang akan menolak ataupun meningkatkan risiko dia untuk dapat kemurungan yang kita sebut tadi itulah. Yang bulan berapa entah tu memang tak boleh langsung atas negeri tu. Itu quit agak buat kita stres sedikit lah, tercabar jugalah rasa kesabaran tu. Rasa macam aduh, masa tu rasa macam nak marah pun ada, macam kita tak tahu nak marah kat siapa, nak marah kat orang lah. Macam masa korang ni, korang tak tahu ke? Macam tu yang korang janganlah bahal, aduh makin naik laki apa semua. Masa tu itulah dia dekat dalam Facebook, kalau boleh menggoyan je. Itulah dia masalahnya. Bukan saya je. Kawan-kawan kita tengok yang lain tu pun, yang mana PJJ dengan suami isteri tu semua macam tu lah, menggoyan je kan dekat dalam Facebook orang. Saya tengok John yang jenis yang tak pandai nak menggoyan pun, dia yang dah bising dekat dalam Facebook. Itu lah. Dia bagi kesan yang sangat dalam. So that's why saya cakap perkahwinan saya ni special. Bukan semuanya pudar dan gelap di tempoh pandemik ini. Kelap-kelip cahaya seperti bintang-bintang sentiasa bersinar di sana-sini. Malah seumpama perjanjian bumi dengan mentari, mentari sentiasa muncul kembali di waktu pagi bersama harapan. Dari sebenang cahaya di ufuk timur, ia pun akan megah bersinar. Jiwa dan semangat para insan untuk terus hidup malah mengecap kebahagiaan akan sentiasa bertiup sehingga membara. Di samping kesusahan, ada kesenangan. Di samping perpisahan, ada pertemuan. Majlis akad nikah di kawasan PKP dibenarkan diadakan di pejabat agama dan masjid. Majlis akad nikah di kawasan PKPB pula dibenarkan dengan kehadiran maksimum 50% mengikut keluasan premis dengan penjarakan fizikal 1 meter. Dalam COVID ni macam-macam jadi lah sebenarnya. Dia macam
reset kepada kehidupan kebanyakan orang, dan antaranya juga saya sendiri. Yelah, kenal masa COVID and tak expect pun yang kita akan kahwin secepat tu. In 1 year lah. Actually macam dalam masa 1 tahun juga kita semua dalam satu masa. Aku terima nikah Hazirah Fizah binti Jamil dengan mas kawinnya sekutas gelang emas tunai. Kita start contact tu daripada IG, and I tengok dia punya IG. So macam tu lah. So I start macam So saya check, ini semua kawan-kawan office semua follow dia, office sebelah pun follow dia. So okay, saya tanya, oh office sebelah ke? Start dari situ. Dia yang try saya dululah. macam kita orang, masa kalau macam nak ikutkan jumpa husband I tu, kita macam tu je, kawan je, tak ada apa-apa. So tapi macam nak tahu more detail pasal dia kan, so IG lah selanjutnya. Bercinta yang macam tu je dalam internet, dalam social media ataupun WhatsApp ataupun FaceTime, macam tu kita jumpa macam tu. So bila nak kirakan macam kita tak kenal betul lah kita punya pasangan, betul tak? Walaupun dengan COVID ni rasanya nampak macam dah jumpa orangnya, rasa macam ngam dengan semua orang. So fikir kahwin lah. Lepas tu ingat time COVID ni boleh simple-simple kan, kita boleh jimat sikit lah. COVID ni kita panggil yang terdekat lah, very close family, close friends, close family kan. So the limit lah and jimat lah. Awal-awal tu kita rasa macam yelah, orang lain semua buat dalam dewan semua kan, so macam kita buat simple, tapi actually yang wajib tu lah yang perlu nikah tu kan, akad nikah tu lah yang perlu. Yang kalau macam yang selebihnya tu, itu untuk extra je lah, nak sedekah bagi orang makan kan, macam tu. Kita perempuan mestilah nak buat grand kan sebenarnya. Tapi macam sebelum tu kita decide dengan my mom apa semua kan, so cakap lah macam mana ni kan, kalau nak makan takut drag time, orang duduk lama semua, kita tetamu dalam 200 orang, so kita kena bahagi masa untuk semua orang kan. So family dia daripada pukul 11 sampai pukul 12, 1 jam je, tapi kita orang punya apa yang kita orang decide is kita orang buat take away, drive through, drive through. So macam orang datang, scan MySejahtera, ambil temperature, so ada check apa semua tu. Lepas tu masuk, tengok pengantin, keluar ikut pintu tepi, ambil makanan, balik, drive through je. MCO punya wedding. Kalau nak katakan yang mencabar, during the preparation lah, yang tu yang mencabar. Tapi so far okay lah, tak ada isu, semua benda lah okay. Alhamdulillah, Tuhan pemudahkan urusan kahwin. Saya hanya perlu sign saja. Kena tahu sikit lah, memang stres lah. Orang kata sebelum kahwin memang stres lah. Itulah dia punya ni kan, you betul-betul nak ke tak nak, you betul-betul nak ke tak nak, macam tu. Kalau dari segi teori psikologi, dia lihat love ni dia ada tiga komponen. Yang pertama attachment, yang kedua care, yang ketiga intimate. Maksudnya untuk dia rasa cinta pada seseorang tu, dia mesti ada 3 benda ni. Pertama, dia rasa connected, dia attach dengan orang tu. Yang kedua, dia rasa care, dia kisah pada orang tu. Yang ketiga intimate lah, maksudnya dia ada rasa keinginan untuk mendekati orang tu. Jadi pada saya, apa pun formula untuk orang tu dia jatuh cinta, as long as dia jumpa 3 benda ni, saya rasa dia akan terbit perasaan cinta tu. Dan so bila rasa dia suka duduk dengan orang tu, dan dia kisah pasal orang tu suka, dia suka, orang tu sedih, dia sedih, dan dia rasa tak boleh nak jauh daripada orang tu, dia nak intimate dengan orang tu, so akan terbitlah cinta tu. Saya rasa itu basic formula yang saya faham lah. Sebab saya tak rasa cinta ni benda yang kita boleh value, benda maksudnya kita boleh nilai, kita boleh ukur kan. Sebab kita pun kalau tanya cinta kita tak kat mana, susah nak jawab tu. Kalau orang rumah tanya pun kita susah nak jawab tu. Perkahwinan saya bermula masa COVID. Ketika COVID wave yang kedua selepas PRN Sabah, saya jumpa wife saya
tahun 2019 dekat Sabah, KK. Saya buat Joybo masa tu. Hari show tu ada masa terluang sikit siang tu. So saya sudah jalan. So tengah jalan-jalan, on the way nak balik saya sudah ambil Grab. Saya tak nampak, kita tak baca nombor plate habis tau. Kita tengok, oh Myvi putih. Okey lah. Saya terus jalan, saya terus buka je. Pam, masuk. Memang drama habis. Memang total drama. So dia nampak ada orang masuk, lelaki, dia tak kenal. Memang dia menjerit habis bang. Kau dia menjerit, memang kena maki hamun berbakul. So saya dah macam, kejap, salah ni kan. Tu yang macam, sorry kan. So okey lah, keluar kita jadi macam lah, benda dia ni sikit pun nak marah kan. Rupanya kereta tu kat depan. Kereta Grab saya tu kat depan. So bila malam main Facebook, rupanya suggestion friend tu dia akan suggest kadang-kadang dekat orang yang kita macam berdekatan tau. Saya tak tahulah algorithm ke apa benda ke, ada sync tau. Walaupun mungkin kita pernah dekat dengan orang tu ke apa. So algorithm dia ada suggestion friend. So saya nampak dia. Saya cakap muka dia ni familiar lah. Buka. Sekali betul. Memang perempuan yang maki aku ni rupanya kan. Okay, cantik. Saya message lah. Saya cakap saya minta maaf, tak sengaja apa semualah. Kali lepas habis show, punya dia reply. Dia pun minta maaf, dia tak sengaja lah. Dia maki sebab dia panik apa semua kan. So masa tu berbual lah. Borak lah. And then tukar nombor telefon. So bila tukar nombor telefon, kita anggap macam kawan-kawan biasa je lah. So saya pun balik KL, dia pun stay kat Sabah. Kita pun tak ada contact pun sebenarnya. Cuma kadang-kadang dia update status, saya suka kacau. So daripada situlah saya kacau-kacau dia. Lepas tu kadang-kadang dia komen saya kacau. Memang senang cerita, baru saya yakin lah cinta cyber tu wujud sebenarnya. Saya tak jumpa dia pun. Daripada Facebook je. So dia memang ambil nombor phone saya. So kita orang akan contact daripada WhatsApp je lah hubungan kita orang tu. Saya rasa kalau kita bercakap tentang perhubungan, relationship ataupun human connection ni, dia benda yang sangat dynamic lah. Maknanya dia tak ada satu kita panggil template yang works all the time. Dan sebab dia kalau kita melihat sejarah manusia tu pun, perhubungan manusia tu dia berubah ikut zaman. Dan kalau kita tengok cara mak ayah kita, datuk nenek kita kenal, mak ayah kita kenal, anak-anak kita kenal, dengan kawan-kawan, dia punya medium tu berbeza mengikut peredaran zaman. Bila sebut tentang cinta cyber tu, saya rasa itu benda yang possible untuk jadi medium utama manusia mengenali orang lain, mencari pasangan dan sebagainya. So kitalah yang sebenarnya kena memikirkan dari sudut budaya, agama, keluarga kita, nilai, macam mana kita nak kendalikan benda ni. Sebab it will be there and kita tak boleh deny. And dia akan ada, dia akan jadi rencah kehidupan. Dan hari ni dah nampak putih-putih dia, macam mana kita akan macam mana dia akan bagi kesan pada kehidupan kita tu, itu yang kita kena fikir-fikirkan lah. Kita ada rasa macam seronok lah borak dengan dia ni. Best lah dia ni cool lah. Dan akhirnya saya tak sempat pun jumpa dia balik. Kita COVID. So bila dah macam tu, rupanya sampai berapa 4 bulan. Dalam tempoh tu saya dengan dia mengenal diri satu sama lain hanya melalui telefon. So saya banyak share dengan dia, dia pun share dengan saya. Tu lama-lama timbul perasaan tu tau. Timbul perasaan untuk mencari pasangan. Bukan tak fikir panjang, tapi tanpa rasa macam ragu-ragu, saya ajak dia kahwin. So dia ingat saya main-main. Tapi saya cakap, tak betul, kau bagi tahu bapak kau. Dia kata, dia tu suruh pergi beli cincin, dia tu bank in duit. Suruh pergi beli cincin hari tu juga. Dan masa tu, terus terang saya cakap, saya hanya ada RM1,000 je. Itulah duit makan saya. And then bulan 6, akhirnya bulan 6 tu kita reda. Hari yang PM announce boleh merentas negeri, hari tu juga saya pergi beli tiket pergi Sabah. Oh, hari ni umum, esok kau dah beli tiket. Macam tu. So mama abah saya pun rasa dia ni sesuatu lah. Cakap, okay, dia sungguh-sungguh ada effort dia nak datang, nak kenal kita. Hingga beberapa hari lagi nak nikah tu,
dah berbunyi dah ada announcement yang kita punya case COVID dah makin tinggi. So ada ura-ura nak tutup negeri. And then kita orang dah berdebar-debar lah ni. Dah plan macam mana ni takut, okey kot macam tu. So Maksudnya kahwin 3 hari bulan 10. Tapi nak dijadikan cerita, 1 hari bulan, masa tu Datuk Seri Ismail Sabri announce sempadan akan ditutup 3 hari bulan. sepatutnya hari Sabtu kita punya nikah, hari Khamis tu keluar announcement kata hari Sabtu 3 hari bulan tu negeri Sabah kena buat PKP seluruh negara masa tu seluruh negara PKP kedua. So kita orang pun dah rasa Dekat belah Sabah dah kelang kabut dah ni. Deal dengan orang hotel, suruh cepatkan majlis, nak kena pula deal dengan pejabat agama, tok kadi apa semua. Hara ni. Dalam tempoh 24 jam. Bahkan isteri saya dah menangis-nangis dah kat sana, dah macam mana apa semua. tu menangis lah juga. Tapi itulah, memang aturan Tuhan tu memang, kalau dia kata kau kahwin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Johan bin Samsudin. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan anak kesayangan aku, Nur Hidayah binti Said, dengan mas kawin RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Hidayah binti Said dengan mas kawinnya RM300 tunai. Indah jika ku lihat sinar wajahmu, biarpun hanya untuk seketika. Do not release your stress dekat family, because family is there to love you, not to becoming punching bag untuk kau punya stress. Tak perlukan alasan, barang apa dorongan, segala perasaan ku terhadapmu jadinya terjadi. Andai ada piawaian jadi garis panduan, kau langkaui batasan segala rangka jangka sukata. Kaulah penawar resaku, kaulah alam bergelora, bagai suntikan penenang ke punggungku, mengawal jantungku. Denganmu ku bercita-cita untuk menjadi orang yang kau bangga buat suami dan sahabat sampai kita tempat.